Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله القائل رب هب لي من الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan suruhannya dan pada masa yang sama meninggalkan segala tegahan dan larangannya. Mudah-mudahan dengan cara ini kita mencapai keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini khatib menyeru agar kita sama-sama menghayati khutbah yang bertajuk Anak Soleh Idaman Ibu Bapa. Sidang Jumaat yang dimuliakan, anak-anak adalah amanah Allah Subhanahu wa taala yang amat berharga kepada ibu bapa. Mereka merupakan permata yang perlu dijaga dan dipelihara dengan sebaik mungkin, diberikan perlindungan serta pendidikan yang sempurna bagi menjamin kebahagiaan anak-anak bukan sahaja di dunia, bahkan juga di hari akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara
وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan-bahan bakarannya adalah manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang kasar layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka tetap pula melakukan segala yang diperintahkannya. Intipati daripada ayat ini menjelaskan bahawa salah satu tanggungjawab ibu bapa ialah menjaga dan membimbing anak-anak serta ahli keluarga supaya mengikut ajaran Islam, sentiasa mengajak anak-anak mendekati kebajikan dan kebaikan. Seterusnya, dalam masa yang sama, sentiasa mengingatkan anak-anak dan ahli keluarga supaya tidak melakukan perkara-perkara yang menjurus kepada kemaksiatan dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, semua ibu bapa berharap supaya dikurniakan anak-anak yang baik dan soleh, menjadi penyejuk mata ibu dan bapa. Anak-anak yang soleh bukan sahaja memberikan cahaya kegembiraan kepada ibu bapanya sewaktu di dunia, bahkan dapat mendoakan kesejahteraan ibu bapanya di alam barzakh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, apabila telah mati seorang anak Adam, maka putuslah amalnya kecuali 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh mendoakan kepadanya. Riwayat Muslim. Tugas untuk mendidik anak-anak supaya menjadi anak yang soleh dan solehah merupakan tugas dan tanggungjawab yang besar, serta mencabar kepada setiap ibu bapa. Apatah lagi dalam suasana pada masa kini dengan pelbagai gadget yang menjadikan semua maklumat di hujung jari, serta pelbagai pengaruh media sosial yang boleh mempengaruhi corak kehidupan masyarakat, terutamanya golongan kanak-kanak. Sidang Jumaat yang dimuliakan, khatib pada hari ini ingin berkongsi nasihat untuk memperoleh anak-anak yang soleh dan solehah, serta menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan juga negara. Antaranya ialah sentiasa berdoa, memohon anak yang soleh dan solehah. Amalan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan satu amalan yang amat baik dan sangat dianjurkan dalam Islam. Ia menunjukkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon hajat kepadanya. Yang kedua ialah kepentingan memberikan didikan agama kepada anak-anak. Didiklah anak-anak dengan ajaran Islam yang betul, kerana mengenali agama adalah hak anak-anak yang perlu dan mesti ditunaikan oleh semua ibu bapa. Ia penting agar anak-anak mempunyai panduan dan bimbingan dalam kehidupan, terutamanya dalam suasana serba mencabar pada masa kini. Didiklah anak-anak supaya mencintai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Ia sebagai usaha untuk mengukuhkan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, didiklah anak kamu pada 3 bahagian utama. Pertama, didiklah dia supaya mencintai Nabi kamu. Kedua, didiklah mereka untuk mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, didiklah anak kamu dengan Al-Quran. Riwayat At-Tabrani. Anak-anak yang dididik dengan ajaran agama yang betul bukan sahaja menjadi anak-anak yang soleh kepada ibu bapanya, bahkan akan menjadi insan hebat yang berguna kepada agama dan negaranya juga. Sidang Jumaat yang dimuliakan,
Seterusnya, ibu bapa hendaklah memberikan contoh teladan yang baik kepada anak-anak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang dilahirkan itu adalah umpama kain putih. Ibu bapalah yang bertanggungjawab mewarnakan dan mencorakkannya, sama ada menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Riwayat Al-Bukhari. Ibu bapa mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap anak-anak mereka berbanding guru dan sesiapa juga orang luar yang ditemuinya. Oleh itu, pendidikan awal sebenarnya bermula daripada rumah. Apa sahaja yang dilakukan oleh ibu dan bapa akan menjadi contoh di hadapan mata yang akan diturutinya terlebih dahulu. Sebab itulah ada pepatah yang menyebut, bapa borek anak rintik, kemana tumpahnya kuah kalau tidak bernasi. Sidang Jumaat sekalian, khatib hari ini ingin mengingatkan kita semua supaya memberikan anak-anak dan ahli keluarga kita dengan makanan daripada sumber yang halal. Mencari rezeki yang halal merupakan kewajipan bagi setiap mukmin. Islam sangat menuntut umatnya supaya berusaha dan bersabar dalam mencari rezeki kurniaannya. Jika sumber rezeki kita daripada sumber yang halal, maka kita akan memberi makanan yang halal kepada anak-anak, isteri dan tanggungan kita. Dan insya-Allah akan bertambah takwa dan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, jika seseorang itu memakan makanan yang haram, maka imannya akan semakin lemah dan tipis. Apatah lagi kesannya jika memberi makanan kepada anak-anak dan keluarga daripada sumber yang tidak halal atau syubhat. Sidang Jumaat yang dikasihi, marilah kita sama-sama berusaha sedaya mungkin untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kita berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dikurniakan anak-anak soleh lagi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ibrahim ayat 40 yang bermaksud, wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan sembahyang dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankan doa permohonanku. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Sidang Jumaat sekalian, sekali lagi saya berpesan kepada diri saya dan sidang Jumaat sekalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Pada hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, marilah kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima."
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا الله يا رحمن يا رحيم, limpahkanlah rahmat dan keampunan kepada kebawah mulia yang maha mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agung Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Al-Mahmum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah, dan kebawah mulia yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandaria binti Almarhum Al-Mutawakkil ala Allah Sultan Iskandar Al-Haj, serta Tuan yang terutama Tun Seri Setia Dr. Haji Muhammad Ali bin Muhammad Rostam yang di-Pertua Negeri Melaka. Ya Sattar Ya Alim, kurniakan kerahmatan dan keselamatan, penjagaan dan perlindungan ke atas negeri kami. Jadikan rakyatnya bersatu padu, berilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Lindungi kami daripada perpecahan dan fitnah memfitnah. Berkatilah kehidupan kami dan hindarilah negeri dan negara kami dan umat Islam keseluruhannya daripada bencana, bahaya, penyalahgunaan dadah dan wabak penyakit. Allahumma rafa'an al-bala wal-ghala wal-waba wal-riba wal-zalazil wal-mihana wa su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadha khasa wa an buldanil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Allahumma ya ghani ya mu'id, kurniakanlah kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dengan menginfakkan harta dan jiwanya kepadamu, seperti pembayar-pembayar zakat dan pewakaf-pewakaf. Berkatkanlah rezeki dan harta mereka. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.